Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 29 Mei 2024 bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak telah menubuhkan Jawatankuasa Pemantauan Induk Penangkapan Penggunaan dan Penyimpanan Karbon CCUS. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, matlamat utama penubuhan Jawatankuasa ini adalah untuk memudahkan pembangunan dan pelaksanaan agenda CCUS di Sarawak selari dengan matlamat perubahan iklim negeri ini. Penubuhan jawatankuasa ini akan memfokuskan beberapa aspek seperti memudahkan penglibatan pihak berkepentingan serta penyelesaian masalah dan pembangunan penyelesaian untuk mengenal pasti dan meneroka penyelesaian kepada isu-isu utama yang boleh menghalang pelaksanaan CCUS yang berjaya di Sarawak. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan Isnin lepas. Jawatankuasa ini juga bertindak sebagai unit pelaporan dan cadangan yang menyediakan laporan komprehensif kepada Premier Sarawak. Laporan tersebut akan menggariskan pendapatan jawatankuasa, cadangan untuk tindakan lanjut dan langkah seterusnya yang mungkin serta mampu mendorong perbincangan dan kerjasama di kalangan semua pihak berkepentingan terlibat dalam projek CCUS di Sarawak. Sementara itu, beliau memberitahu mesyuarat pertama jawatankuasa dipengerusikannya telah berlangsung di Kuching Isnin lepas. Dalam mesyuarat tersebut, beliau menjelaskan pindaan ordinan hutan dan kanun tanah serta persekitaran yang telah digubal, pengurangan pembebasan gas rumah hijau, ordinan 2023 membolehkan Sarawak berada di peringkat lanjutan untuk memperjuangkan CCUS dan aktiviti perdagangan karbon di Malaysia. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN akan terus memberi fokus terhadap kesihatan mental dan emosi golongan ibu dan wanita tahun ini. Pengerusi LPPKN Datuk Seri Rohani Karim berkata, sehubungan itu kerjasama dengan rakan kongsi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat akan terus dipergiatkan lagi ke arah menambah pengetahuan serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan perkhidmatan kaunseling. Beliau mahu agar stigma seperti hanya pesakit mental saja perlu berjumpa kaunselor atau psikiatri perlu dikikis kerana kaunseling bukan untuk pemulihan, sebaliknya lebih dari itu. Beliau berkata demikian pada perasmian Majlis Sambutan Hari Ibu Negeri Sarawak, anjuran LPPKN di Kuching semalam. Sehubungan itu, beliau menyeru golongan wanita memerlukan sesi kaunseling tampil mendapatkan bantuan atau rawatan menerusi perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan LPPKN atau pergi ke mana-mana klinik atau hospital selain menghubungi talian kasih di 15999. Datuk Seri Rohani memberitahu berdasarkan rekod LPPKN Sarawak dari tahun 2020 hingga tahun lepas, seramai 285 orang wanita telah tampil mendapatkan perkhidmatan kaunseling dalam pelbagai isu kekeluargaan. Penubuhan sebuah cawangan bagi Institut Perubatan Tradisional daripada Fudan China dicadang untuk dibangunkan di Miri pada masa hadapan. Presiden Institut Perubatan Bersepadu Fudan, Profesor Dr. Dong Jing Chen berkata pihaknya sangat tertarik untuk bekerjasama dengan Miri khasnya dan Malaysia amnya dalam bidang perubatan tradisional. Katanya Miri merupakan lokasi cadangan penubuhan institusi perubatan bersepadu ini dan beliau berharap akan dapat bekerjasama pada masa hadapan untuk melakukan sesuatu dalam bidang perubatan bersepadu dan perkhidmatan perubatan di Miri. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pusat Maklumat Pelawat Miri semalam bagi menghadiri persidangan kenyalang Smart City yang diadakan di Miri selama 2 hari bermula hari ini. Profesor Dr. Dong dalam lawatan pertama beliau ke Malaysia dan Miri khususnya menganggap Miri sebuah bandar yang cantik dan indah serta mempunyai masa depan gemilang. Sementara itu, lebih 100 perwakilan dari 9 negara menghadiri persidangan tersebut yang mengumpul para intelektual, pemain industri seperti perubatan serta para pelabur. Seramai 850 daripada keluarga B40 di sekitar Matang Jaya menerima sumbangan bakul makanan yang keseluruhannya berjumlah RM42,500 menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR Bank Rakyat. Ketua Wilayah bagi Cawangan Sarawak, Abdul Aziz Rosli berkata, program itu diadakan bersempena sambutan perayaan Hari Gawai Dayak mencerminkan keprihatinan pihaknya yang sentiasa cakna terhadap kemakmuran ekonomi dan kebajikan masyarakat di setiap pelosok negara. Seiring dengan misi serta aspirasi kerajaan Madani dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan mampan. Beliau berucap pada program sambut gawai di Kuching. Sementara itu, beliau berharap sumbangan tersebut dapat memberi kelegaan kewangan dan menambahkan keceriaan dalam kalangan penerima. Program serupa turut dilaksanakan dengan kerjasama 19 cawangan seluruh Sarawak.
Dalam usaha mengejar kejayaan dalam bidang pendidikan, masyarakat luar bandar perlu memastikan adat dan budaya bergerak seiring bersama pendidikan yang diterima. Ahli Dewan Negara Senator Michael Mujahlihan berkata, adat dan budaya yang tidak diamalkan menjadi tidak berguna biarpun mempunyai ijazah pendidikan tinggi. Kedua-duanya harus berjalan seiringan, berjaya dalam bidang pendidikan dan pada masa sama, tidak lupa kepada adat dan budaya dan itu yang harus diamalkan. Senator Michael berkata demikian pada program motivasi pendidikan sempena Lame Do Ledoh 2024 di Umar Bawang Sungai Asap. Tambahnya tidak ada perkara lain yang boleh mengubah nasib masyarakat selain melalui pendidikan, namun mengenali adat dan budaya juga penting untuk menghindari daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Polis Sarawak berjaya menangkap 97 individu melibatkan 75 lelaki dan 22 perempuan dalam Obdadu Mega yang dilaksanakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Kontijen Sarawak pada 25 hingga 26 Mei lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta menerusi kenyataan media memaklumkan individu berkenaan ditangkap dalam 73 serbuan melibatkan judi dalam talian, loteri awam tanpa lesen dan judi sabung ayam dengan nilai rampasan berjumlah RM66,591 dan 36 unit telefon pintar. Kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Seksyen 4A-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 73-1-G Ordinan Veteriner Kesihatan Awam 1999. Polis Diraja Malaysia akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang menganjur dan menjalankan kegiatan perjudian haram berlandaskan peruntukan undang-undang sedia ada dalam usaha membantras aktiviti perjudian di Sarawak. Sementara itu, di Bintulu Jumaat lepas, seramai 40 warga asing telah didakwa di Mahkamah Session Bintulu. Dalam satu kenyataan di laman Facebook Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak memaklumkan pendakwaan ke atas kesemua individu warga negara Indonesia tersebut dilakukan di hadapan Hakim Leo Saga. 22 individu tersebut telah didakwa di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-1963 dengan 5 individu lagi didakwa dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dari tarikh ditangkap, sementara 17 individu lagi dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dari tarikh ditangkap beserta 1 sebatan. Manakala seramai 18 orang warga negara Indonesia pula disiasat di bawah Seksyen 15-1-C Akta yang sama. Daripada jumlah tersebut, 3 individu dijatuhi hukuman penjara 2 bulan bermula dari tarikh ditangkap, manakala 15 individu lagi dijatuhi hukuman penjara 3 bulan bermula dari tarikh ditangkap. Kesemua tahanan terdiri daripada 32 lelaki dan 8 wanita dihantar ke Pusat Koreksional Bintulu dan Penjara Pusat Miri untuk menjalani hukuman. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa, ikuti Stadium RTM selepas ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.